Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Sabil dan Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab Sabil dan Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita dalam bab rukun kesemaya lagi. Sekarang ni kita masih dalam perbincangan rukun yang keempat, itu bacaan suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Okey, dan kita masuk, dan belum dianggap lewat doa iftitah, maksudnya terlepas, tak boleh nak, tak payah hulai lah, kata lepas tak. Tapi hak ni belum lagi dianggap lewat, terlepas baca doa iftitah sehingga kita tak boleh baca, maksudnya boleh baca lagi lah, iaitu dengan mengucapkan amin bersama dengan imamnya dah. Jadi dia kata walaupun kita mari lewat dah, tak lewat mana, lewat sikit dah. Lepas tu dia amin bersama imam dah. Tok imam tu masa tok imam baca Fatihah tu, contohnya semaya jahar, semaya baca kuat dah. Semaya baca kuat ni, kalau tok imam sebut amin, kita sebut baca Fatihah pun kita boleh baca dah doa iftitah masa tu dah. Tapi dia tok imam baca amin, kita pun baca amin bersama imam lepas tu biasanya kita baca surah Fatihah lalu lah. Tapi kata tidak boleh lagi kalau baca doa iftitah kalau kita rasa dah. Cumanya masa tu kalau baca doa iftitah, kena baca doa iftitah hak pendek-pendek lah. Nak baca doa iftitah tu hak pendek-pendek, lepas tu baru baca surah Fatihah dah. Dah gitulah. Maksudnya tidak luput, maksudnya boleh lagi. Dah. Boleh lagi baca doa iftitah. Walaupun sebut amin, cumanya nak baca doa iftitah pendek-pendek dah. Sebabnya kita nak dengar tok imam baca surah lain pula dah. Dan sunat sudah membaca doa iftitah, membaca ta'awuz. Ini cerita lain lah. Kalau kita lepas baca doa iftitah, kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca bismillah sampai surah Fatihah lah. Kerana dalam Quran diterangkan, dalam Quran ada sebut, fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Surah An-Nahl ayat 98. Jadi dalam Quran seluruh kalau kita nak baca Quran, kita kena sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi benda tu besarlah. Dari Quran surah yang bukan main, bukan fadilat biasa. Kelebihan biasa ni benda yang disuruh dalam Quran sendiri ni. Dan sunat membaca ta'awuz ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta berlindung daripada syaitan tu, dia terkutuk tu, pada setiap rakaat. Kerana diterangkan dalam riwayat bahawa Fatihah dibaca pada setiap rakaat. Dan membaca ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat pertama lebih muakkad, lebih ditekankan dari rakaat yang seterusnya. Jadi ada khilaf ulama sini. Ada setengah ulama kata hanyalah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat pertama saja je. Rakaat lain tu pada dengan start memula setiap rakaat tu adalah pada dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, minta perlindungan pada rakaat pertama tu saja. Macam kita baca Quran lah, baca panjang mana pun, kita start memula tu auzubillahi minasyaitonirrajim. Hak mula tu lah, hak lain tu tak payah baca dah. Tu setengah ulama. Setengah ulama lain pula kata tidak gitu, setiap rakaat tu kita macam nak start semula dah. Dan kita molek minta perlindungan juga dah. Dan Nabi suruh sebelum baca Fatihah tu auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Nabi tu ayat rakaat pertama saja. Jadi mazhab kita kata, dan ramai juga ulama kata, dalam ia katanya molek baca auzubillahi minasyaitonirrajim ta'awuz ni pada setiap rakaat ni. Bukan rakaat pertama saja. Kerana surah Nabi tu umum untuk baca ta'awuz. Pada sebelum baca Fatihah tu tak tahu, tak ayat pun rakaat mana dah. Jadi kira molek baca belakanglah. Itulah perbahasan di kalangan ulama dah. Tapi lah mana pun lebih muakkad, lebih besar tekanan, lebih besar pahala, iaitu ditekan kepada rakaat pertama lah. Kerana itu para ulama sepakat tentang sunat membaca ta'awuz a'udzubillah tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam Fatihah ni. Sepakatlah, tak ada khilaf ni, semua kata molek. Kata bismillah tidak masuk surah Fatihah pun dia kata molek juga a'udzubillah tu dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tu sepakat dah, ulama kata sunat. Tak kira mazhab mana pun molek lah.
Dan sunat membacanya dengan suaranya perlahan. Sekalipun dalam solat yang Fatihahnya dibaca dengan suara nyaring dah. Tak ada kata nak baca juga dah. Allah kata sunat setang mana pun dia kata auzubillahi minasyaitonir baca perlahan dah. Mazhab kita pun kata Maulid bismillahirrahmanirrahim baca juga apa? Tetap auzubillahi minasyaitonir baca perlahan dah. Jangan setengah tu ya baca juga tak kena lah. Memang tak kena lah. Bismillahirrahmanirrahim pun jumhur nama. Tapi walaupun bismillahirrahmanirrahim auzubillahi minasyaitonir sunat nah. Semua mazhab lebih kata gitu dah. Tapi bab baca bismillahirrahmanirrahim ramah hak baca perlahan kena perlahan dah. Mazhab Maliki, mazhab Hambali. Maliki tak tahu. Hambali dengan Hanafi tu memang baca bismillahirrahmanirrahim. Termasuk Maliki lah. Bismillahirrahmanirrahim termasuk Maliki. Dia baca bismillahirrahmanirrahim secara secara perlahan dah. Jumhur ulama tu. Jangan kita rasa pelik pun dah. Kata Habi ke apa tak salah memang jumhur ulama dah. Ramah hak kata baca bismillahirrahmanirrahim kalau kita pergi Mekah pun kita jumpa dah. Tu baru mazhab Hambali baru tu dah. Tak jumpa mazhab lain lagi dah. Mazhab Hambali tu kita tak dengar bismillahirrahmanirrahim baca tu dia baca secara perlahan dengar tak imam saja suara-suara dia saja. Baru alhamdulillahirabbil alamin baru baca kuat dah. Tadi mengikut mazhab kita bismillahirrahmanirrahim pun baca kuat. Tapi auzubillahi minasyaitonirrajim kena baca perlahan dah. Walaupun jadi tu imam dalam solat jahar, solat baca derah pun baca kuat pun tetap kena perlahan auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa tu dah? Jikalau seorang ingin membaca zikir sebagai ganti membaca 7 ayat. Ni cerita orang tak adalah cerita orang tak boleh nak tak pandai baca Quran ni lah. Baca Fatihah, surah Fatihah tak pandai lah. Tadi dia kena baca zikir, ganti baca 7 ayat Quran tadi, 7 ayat surah Fatihah tadi. Kerana tidak boleh membaca ayat. Apakah sunat baginya membaca ta'awuz atau tidak? Baca juga. Baca surah Fatihah betul betul. Auzubillahi minasyaitonir rajim lagi balik lidah dia. Tak apalah dia baca juga dah. Jadi dia katanya jawabnya bahawa yang dikuatkan oleh Syekh Al-Asnawi dan Syekh Asnawi dalam kitabnya Muhimmat. Syekh Asnawi dalam Muhimmatnya maksudnya tidak disunatkan dalam membacanya sunat. Tak sunat dalam baca dia sebabnya Fatihah pun tak boleh baca. Nah. Pendapat inilah yang dizahirkan oleh Syekh Syarbini dalam kitab Nurni Muhtasyar. Syekh Khatib Syarbini kitab Nurni Muhtasyar kata, ni nak pilih juga dah. Yang katanya dah, Syekh Khatib Syarbini kata apa? Membaca ta'awuz tu, auzubillahi minasyaitonir rajim itu kerana membaca Quran. Sedangkan zikir yang dibaca bukan termasuk Quran lagi. Zikir dibaca walaupun ganti Quran bukan Quran lah. Nah. Walaupun niat nak kata Quran tak kerti baca Quran punya pasal ni mula-mula masuk Islam ni. Nah. Tetap juga tidak jadi sunat lah sebab hak suruhan ni untuk baca Quran lah. Tu pendapat Syekh Khatib Syarbini lah. Dan juga Syekh Asnawi lah. Sedangkan yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya bernama Tuhfatul Muhtasyar. Dan kitab Nihayah Syekh Ramli dah. Maka sunat baginya membacanya kerana zikir itu sebagai ganti Al-Quran. Kerana itu hukumnya berlaku seperti hukum Al-Quran juga. Dah, kata gitulah. Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli ni dia katanya tu kata Quran kata zikir-zikir tu kata Quran walaupun sebut subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar tu dah yang ingat dia tahunya. Nah, lain tu erti. Dia pun boleh lagi baca auzubillahi minasyaitonir rajim kerana dia ni niat tu macam yang ganti Fatihah baca zikir dia tu kerana dia tak erti lagi baca Fatihah surah Fatihah dia. Ditinggalkan membaca ta'awuz dengan dimulai membaca Fatihah sekalipun kerana lupa. Bila kita start ada baca Fatihah dah. Ya tak molek dah kita nak ulai auzubillah ni memang tak boleh ulai lah. Maksudnya habis masa dia ni. Habis masa baca auzubillah minasyaitonir rajim sebelum baca surah Al-Fatihah. Sebelum bismillahirrahmanirrahim lah. Tiba kita lorak tak ada break dah. Masuk bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ingat auzubillah minasyaitonir rajim. Tak payah undulah, tak payah ulai lah. Baca perabi. Nak baca juga baca rakaat seterusnya lah. Tadi had lepas tu nak gana dah. Disunatkan bagi membaca Fatihah dalam solatnya atau di luar solatnya mengucapkan amin yang mengiringi akhir Fatihah. Jadi amin ni sunat belaka. Tak kira dia jadi tok imam ke ikut
jadi makmum ke ataupun sembahyang sore ke, sebut amin lah ke lah. Sebut amin tu tetap sunat dah. Dan sunat membacanya dengan meringankannya, tidak bertasydid huruf aminnya. Jadi bukan baca bukan gitu dah. Amin tu dah. Bukan amin, bukan dah. Tak betul lah. Kalau tasydid tu salah dia kata. Jangan bawa sabdu dah situ dah. Dan panjang pada huruf hamzah, iaitu bacaan yang terlebih fasih dan yang lagi masyhur, dan boleh juga pendek dah. Jadi ada khilaf, ada ada dalam beza pendapat. Ada kata tu panjang, min tu pendek. Ada kata tu 2 harakat saja dah. Min tu panjang, mak ada disukun sampai ke 6 harakat boleh tak? 5 harakat boleh tak? Gitulah. Tapi kata tu dah mana pun 2 ke atas lah. 2 dan ke atas lah. Amin ke. Jadi sini dia kata boleh baca panjang dah. Dan boleh juga baca pendek. Makna amin kalau dibaca dengan ringan huruf mim dan panjang huruf hamzah atau pendek, dapat diartikan perkenankanlah wahai Tuhan kami. Maksud amin tu dah mana pun maksud dia, ya Allah Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dah. Perkenanlah permintaan kami, gitulah maksud amin dah. Tak kira mak ke qasar pendek kau gitu dah. Kalau dibaca tasydid dengan panjang atau pendek, hamzahnya dapat diartikan. Kalau baca tasydid dengan panjang, tasydid mana tak ni? Kemihan ni. Tengok harap. Ming lah. Tapi tak ni kata tak molek baca. Tak molek. Min tu jangan tasydid lah. Kena ringan dah. Tidak tasydid, ringan min dah. Molek gitulah. Tapi kalau masuk amin pun boleh juga di sini. Sebab dia kata maksud dia lain sikit lah. Maksud dia kalau dia tasydid tu, qasidina ilaika wa anta aqramu min takhayyubin qasidan. Artinya kerana berqasadkan, meniatkan padamu dah. Qasidina ilaika lah, maksudnya kami qasadkan pada kamu. Dan engkau lebih mulia, wa anta aqramu, engkau lebih mulia dan orang yang dari orang yang kau sia-siakan, min takhayyubin qasidan. Tahulah mendalam maksudnya ni. Tapi kata tak batal lah solat. Okey lah, terbaca je lah. Okey, gitulah lebih kurang. Tapi hak biasanya tak tasydid lah. Amin, gitulah. Okey, tidak batal solat kalau membaca sesuatu yang mengandungi erti doa. Kita tengah semaya tu kita doa. Kalau ada kita tengah semaya masa-masa mana apa? Doa hati. Doa mulut pun tidak batal semaya dah. Dah. Tetapi kalau tidak mengandungi erti doa, maka solatnya batal. Disebut tu bukan doa, bukan Quran, bukan zikir. Tapi tak ada doa, batal lah sebabnya macam kecek lah jadi lah. Gitu maksudnya lah. Kalau dia maksud doa, tapi kita ni lagi lah syarat bahasa Arab lah lah. Ikut bahasa kita lah. Dan demikian juga sunat mengucapkan amin sesudah membaca akhir pengganti Fatihah jika mengandungi erti doa ni. Kalau kita ni tak erti baca surah Fatihah, kalau orang baru masuk Islam dah. Dia tahu Rabbana atina kau tak? Fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia dengan mana tahu tu ya hafal. Berkali aja dengar tu tiba-tiba tak boleh baca Fatihah. Fatihah tak belajar dah. Tak erti dah. Baru masuk Islam dah. Jadi baca hak tu, boleh hak tu dia berapa kali, 7 kali boleh tak? Lepas tu kan boleh sebut amin juga dah. Nak ganti surah Fatihah. Ini pendapat kata mendalil lah, detail sikit dah. Demikianlah terangkan dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Ibn Najah al-Atami dan Syekh Ramli lah. Dan sunat bagi makmum dan yang lain-lainnya menyaringkan suara ketika menyebut amin pada solat yang bacaannya nyaring dan perlahan pada bacaan yang perlahan. Itulah. Jadi ada khilaf, ada perbincangan pula di kalangan ulama ni. Adakah sebutan amin ni untuk email saja baca degah kau? Ada setengah mazhab ada bincang gitu dah. Adakah faham ke makmum dah? Tapi kita tengok dalil tu kuat kalah mazhab kita dan mazhab yang jumhur katanya. Amin tu terahlah, tu email sebut amin. Makmum pun sebut amin juga surah solat berjemaah yang
Tok Imam tu baca derah, dia dengar surah Fatihah je nah. Jadi makmum pun disebut amin ramai-ramai dak. Sebabnya ada dalam hadis yang sahih dak. Sahabat kata bergegar nah. Kuat dia baca amin tu macam bergegar, macam gemar lah, bukan gegar gemar lah. Sebut tak amin lah. Nampaknya makmum pun sebut derah juga amin masa habis daripada Waladhdallin tu. Boleh dah sebut amin derah kan. Tapi gitulah kalau baca masa jahar lah, tak imam baca kuat. Baca derah dah. Tapi kalau lah tak imam terbaca sirriyah ni, baca secara perlahan tu tidak kuat lah baca amin, baca perlahan juga lah. Gitulah. Jadi kita baca masing-masing, kita pun tak dengar tak imam baca Fatihah dah. Kita baca masing-masing, amin kita pun masing-masing dah. Kalau baca perlahan, kalau baca jahar, sembahyang subuh, maghrib dan isyak tu, amin dia baca derah bersama imam lah. Dan jika ditambahi dengan kata Rabbul Alamin. Amin ya Rabbul Alamin. Kalau gitu ada tak? Ataupun ya Rabbul Alamin lah. Ya Rabbul Alamin. Kalau ada ya. Ataupun amin Rabbul Alamin. Atau yang seumpama itu sesudah menyebut amin nescaya lebih baik. Tapi kata sudah baik pun kita tak jadi dengar dalil dah. Kalau tak ada dalil, tunggu dah dulu dah. Kita buat mana hak sahih dulu dah. Demikian tercantum dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Itulah kitab tu saja sebutnya. Kitab lain tak ada sebut. Jadi walaupun dia kata baik, kita tunggu dulu lah. Kalau tidak ada dalil, kita padan dengan amin sajalah dulu dah. Tidak dianggap luput membaca amin dengan membaca Rabbighfirli sesudah selesai membaca Fatihah. Tetapi yang seperti itu hanya sunat kerana terangkanlah hadis yang hasan. Mengikut Syekh ni hasan. Ulama lain dia kata dhaif hadis tu tak boleh pakai dak. Baca Rabbighfirli itu antara Waladhdallin tu nah Waladhdallin amin tu ada satu riwayat tu dia kata hasan ada. Tapi ulama lain kata dhaif ni, tak boleh pakai dah. Itu kuat mana dak. Berat juga dah. Allah alam lah. Jadi kita berlapis dada lah. Cuma sekali ni bahasa yang sahih tak ada ajar dah. Ada tu saja dah tafarruq bersendiri yang pelik sikit. Dia katanya ada Rabbighfirli dah. Antara Waladhdallin amin tu dengan kata dengan amin tu ada Rabbighfirli tengah dia. Jadi kita tunggu dulu lah. Pasal dari bagi belajar-belajar sendiri memang tak gagah mana dah. Dan dianggap luput membaca amin dengan diam yang lama. Waladhdallin senyap lama doa dah. Lama doa. Tapi lama senapah dan nafas tu boleh lagi lah. Pasal ada dalil Nabi berhenti sebentar dah. Tapi lama sangat tak boleh lah luputnya. Ataupun dengan dan dengan mulai baca surah yang lain ataupun dengan rokok. Kalau baca surah lain tak ada lah. Tak boleh lah baca amin dah lah. Habis dah masa dia kan. Rokok mah habis masa dia kan. Dan sunat diam sebentar antara akhir surah Fatihah dan amin. Agar berbeza dengan Quran. Ada dalil ni. Sebab yang jelas tak ada sebut dalam hadis tu dah. Cuma ulama-ulama ada kata sebab Nabi berhenti bentar tu macam-macam. Ada kata nak kata habis dah baca surah Fatihah ni. Ada kata macam-macam lah. Tapi ada kata ni habis baca Al-Quran dia ada. Kita kata gitulah lebih kurang dah baca dah habislah baca surah Fatihah je, surah Quran tu, maka dia beza sikit dengan amin lah. Jadi biar beza sikit dia ada berhenti senapah gitu lebih kurang dah. Demikian lagi sunat diam yang sedikit antara amin dan surah gitulah dah. Lepas amin tu kita sunat juga berhenti sebentar, tidak terus baca surah lain dah. Biar ada masa dah. Cuma ada perbahasan pula. Ada setengah tu dia bahas lagi panjang kerana suruh baca Fatihah lagi apa. Setengah mazhab tu marah pula. Dia kata sebentar je, tidak aman dah. Dia sekadar mikir baca surah mana, bukan lama berhenti tu. Sehingga macam nak suruh dia baca surah Fatihah. Dia kata bukan gitu. Allah alam lah. Dan sunatkan lagi makmum dalam solat yang bacaannya nyaring. Makmum yang imam baca nyaring tu. Membarengi aminnya dengan amin imamnya. Maksudnya serentak dah. Amin untuk imam tu biar serentak dengan amin makmum dah. Jangan lebih dahulu dan jangan pula terlambat. Jangan lambat. Biasanya molek betul-betul sama dengan serentak dengan tok imam.
agar serentak membarengi ataupun serentak dengan amin para malaikat. Matlamat dia supaya kita ni serentak dengan amin para malaikat, bukan amin kita je. Bukan amin tak email je, bukan amin kita je, amin para malaikat pun nak suruh serentak belaka dah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idz qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin." Fa innahu man wafaqa qawluhu qawl al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka katakanlah amin. Kata amin lah. Amin. Siapa-siapa yang berserentak dah, berbarengan, serentak wafaqa dah. Serentak perkataannya dengan kata-kata malaikat tu amin tu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, pada satu saat lah. Maksudnya serentak antara ucapan amin dia dengan amin malaikat tu, nescaya diampuni oleh Allah akan dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i dari Abi Hurairah. Hadis riwayat Ahmad daripada Abi Hurairah. Lepas tu dah. Dan yang diaminkan oleh makmum hanya bacaan imamnya saja. Kerana itu kalau makmumnya menyelesaikan Fatihahnya, maka imamnya tidak perlu mengaminkannya lagi dah. Jadi amin hak derah tu kuat tu, amin baca tok imam. Amin baca tok imam. Jadi apabila tok imam tu baca surah lain ke apa, tak kisahlah, makmum mazhab kita makmum kena baca semula Fatihah dah. Walaupun makmum tu dengar sebutir-sebutir surah Fatihah dah. Waktu berita email dah, dengar sebutir-sebutir jelas molek dah. Tidak jauh dah. Tapi apabila tok email tu baca amin, makmum kata amin, kita ni mazhab kita nak baca semula Fatihah dah. Nak baca juga Fatihah dah. Kita berhati-hatilah, ihtiyat dah. Sebab ada dah kita berita ada hadis sebelum ni. La salatul liman lam yaqra bi Fatihatil kitab dah. La salatul liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Siapa-siapa yang tidak baca Fatihah tu, tidak ada semaya bagi orang tak baca Fatihah dah. Dia hadis tu sahih, dia kuatlah. Jadi mazhab kita berhati-hati tak nak baca jugalah. Mazhab lain tu mazhab Hanafi, malah jumhur ulama juga katanya tak perlu baca dah. Terutama sekali kalau tak imam baca derah dah. Tu imam baca dah Bismillahirrahmanirrahim tu, Fatihah tu dengar belaka dah. Jadi makmum ni dia kata dengar dah tak imam baca dah, buat apa baca lagi dia. Nak baca-baca masa tak imam tak baca derah lah. Tu pendapat dia lah. Ni mazhab lain lah. Ramai jugalah. Jadi kita nepeh lah jadi benda ni khilaf, tapi ramanya bukan baca mula lah. Tak suruh tahu juga lah benda-benda gitunya. Okey, lepas tu kerana itulah tidak disunatkan bagi makmum mengaminkan baca imamnya melainkan jika mendengar demikian. Jadi dengar tak imam baca derah lah, baru makmum tu sunat baca amin. Bukan tak dengar mana pun amin juga. Tak dah. Dia kena dengar tak imam baca derah tu baru amin lah. Baca jahar panggil baca nyaring lah. Juga tidak disunatkan mengaminkan doa kunut imamnya kecuali mendengar doa imamnya dah. Kalau tak imam baca doa kunut, kalau baca derah tu makmum dengar barulah amin dah. Kalau makmum tak dengar tak imam baca, tak sunat juga dia kata dah. Amin ni benda yang dengar dah. Okay, lepas tu tidak disunatkan mengerjakan sesuatu yang disunatkan pada imam melainkan mengucapkan amin. Jadi kita tak perlu buat serupa dengan imam, kecuali amin saja kita buat derah serupa dengan imam dah. Hal lain tu kena baca perlahan kalau Fatihah dah. Tidak serupa untuk imam dah. Dan kalau amin makmum, amin makmum tu tidak berbarengan, tidak serentak dengan amin imamnya, hendaklah makmum tadi mengucapkan amin mengiringi amin imamnya. Maksudnya lepas tak imam baca juga tapi tidak derah lah nak baca amin juga selepas tak imam baca amin. Dan jika dilambatkan oleh imam mengucapkan amin dan masa yang disunatkan mengucapkannya, hendaklah makmum mengucapkan amin sebelum dari amin imamnya dan jangan menantikan amin imamnya dah. Kalau nak boleh pahala amin jugalah yang cerita ni dah. Tak imam tak baca amin pula dah. Tahulah ikut mazhab mana dah. Kita tak tahu jelo ke mazhab ke kan dah. Jadi dia baca tak baca amin tak kita tak dengar.
Gimana dia? Kita baca ni, amin tak? Takut terlepuk masa dia. Lah. Kalau berhenti senapah tak apalah. Logik lagi dah. Satu dah ada berhenti dah. Memang Nabi berhenti sebentar. Tapi lebih lama dah. Takut dia terlupa lah. Rugi pula kita tak sebut amin lah. Gitulah ceritanya. Dan tidak batas semaya tak sebut amin sebab dia bukan Fatihah. Dan sunat bagi imam bagi solat yang bacaannya nyaring memanjangkan waktu diam antara amin dan membaca surah sekira-kira selesai makmum membaca surah Fatihah. Tu mengikut mazhab kita lah. Pasal mazhab kita ni kata kena baca Fatihah walaupun kita dengar tak imam baca nyaring pun, baca derah pun dah. Agar makmum dapat mendengar bacaan imamnya. Jadi kita nak berhenti dan jangan lorak baca surah lain supaya makmum tu boleh dengar surah lain yang dibaca oleh imam dah. Imam jangan lorak lah. Berhenti tu lama sikit. Jangan cepat-cepat baca surah lain, takut makmum tak sempat tak dia khusyuk lah, tidak baca Fatihah per-habis molek dah. Dan lepas tu makmum pun tak boleh dengar molek surah-surah lain yang dibaca oleh imam dah. Dan imam hendaklah membaca zikir dengan perlahan atau ayat Quran pada saat diam tadi dah. Dan cara ini lebih baik. Jadi masa dia kita tunggu makmum dia baca surah Fatihah per-habis tu, boleh tak imam dia baca apa? Zikir lain ke ataupun ayat Quran lain ke? Ada setengah tu kata baca Fatihah semula ada secara perlahan balik ni. Ni lebih baik. Ni khilaf lah. Ada kata setuju tak dah. Tapi ada setengah kata boleh. Ada setengah kata bid'ah ni nak baca mula Fatihah ke bid'ah kata dah. Tak boleh lah tu perbahasan fiqh ni biasa benda gitu, tak sedap panah. Tak sedap itulah terkejut dah biasa ni. Jadi dia kan duduk saja, bicara pun duduk saja dah. Nak tunggu makmum dia kan duduk saja. Sedangkan semaya ni kita nak penuhkan dengan zikir. Oleh sebab itulah ada ulama kata molek kita zikir lain atau baca Al-Quran lain dah. Ada setengah tu kata baca Fatihah mula apa tak apa dah. Ada setengah kata tak setuju, tak boleh dah. Tak apalah. Tetapi kalau dibacanya Al-Quran hendaklah dijaga perbezaan antara yang dibaca dengan suara nyaring dan yang dibaca dengan perlahan sesuai dengan tertib yang tercantum dalam mushaf dah. Kalau nak ikut bacaan ni kata maulid ni baca ikut terutin lah. Tapi ada dalil kata tidak terutin pun ada nak baca ni. Cumanya secara umumnya baca secara ikut terutin Al-Quran lah. Maksudnya surah pertama didahulukan daripada surah kedua, ketiga daripada 4 kelima, 10, 100 daripada 111 gitulah. Maksudnya utama ke ikut terutin mushaf Quran tu, cara kita baca Quran dan semaya dia. Jangan anggap salah besar pula. Setengah tu jangan anggap salah besar dah. Dia kritik dah, tak mudah dah. Biasa dah tu dah. Okey. Dan yang dibaca dengan suara yang nyaring ini mengiringi yang dibaca dengan suara perlahan. Ya. Kerana yang seperti itu disunatkan. Gitulah. Jadi kalau kita baca dan kalau baca surah lain tadi lah, baca perlahan pun kita kena ikut rutin dah. Dan solat diam sebentar antara membaca surah dan rukuk. Dah. Dan maulidnya tu email ke kalau baca lepas baca surah Fatihah berhenti sebentar lah. Senapah kalau lebih kurang dah. Barulah senapah kedua nafas ke barulah rukuk ni. Antara takbirat itulah ia ada masa-masa dia dah. Diam antara baca surah dan rukuk. So dah. Diam antara takbiratul ihram. Maksudnya dah doa iftitah. So maksud dia juga sini. Dan diam antara doa iftitah dan ta'awuz. Lepas doa iftitah tu dengan auzubillahi minasyaitonir rajim diam tak dah. Dan antara ta'awuz dengan Fatihah dah. Ya dia biar tak sambung dia kata tu, dia ada beza dah. Tapi semua jarak waktu itu dengan diam yang sebentar saja dah. Jangan kena dia lama sebentar aja. Melainkan dia imam kerana menantikan selesai Fatihah makmum. Ni boleh lama sikit dah. Pasal dia tu imam ni, dia nak baca surah lain tu sebab nak makmum baca Fatihah. Takut ganggu makmum. Dah, tak khusyuk makmum. Jadi molek lama sikit dah.
Dan di dalam solat tidak ada diam yang disunatkan melainkan pada tempat-tempat yang terangkan di atas. Kalau dia sikit, tu je. Lain tu kena baca lah Quran ke apa dah. Okay, sunat bagi imam yang bersolat sendirian sesudah membaca amin membaca lagi surah-surah yang lain dah. Kalau semaya sorang pun tak. Ataupun semaya berimam pun. Dia lepas baca Fatihah, yang molek juga baca surah lain dah. Dalam dua rakaat solat subuh, solat Jumaat, solat Hari Raya, solat Gerhana dan solat Minta Hujan. Jadi setakat itulah masalah kita ni kiranya 2 rakaat pertama saja dah. 2 rakaat pertama saja kita kata kena boleh buat sunat baca surah lah, sunat baca surah. Yang lain lah. Dalam rakaat yang pertama dan yang kedua pada solat maghrib, solat zuhur, solat isyak, solat asar dah. Gitulah maghrib semua sekali lah dah. Rakaat kedua, 2 rakaat saja dah. Semua 2 rakaat pertama saja baca surah. Ni ikut mazhab kita. Tapi ada dalil dah, mazhab lain ada dan kuat jugalah. Boleh baca surah yang lain dan selepas rakaat ketiga ke 4 pun boleh dah. Ada dalil kuat juga dah. Dan Dr. Basit ada orang tanya dia pasal orang waswah ni tu ingat rakaat dah. Rakaat ketiga ke 4 ke tak. Jadi nak suruh cara, salah satu cara Dr. Abdul Basit ni ajar supaya kita ni boleh ingat rakaat ni ialah kita baca kuliah pada rakaat ketiga, kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat keempat baca qul huwallah. Ni salah satu cara lah. Dan kenapa dia kata gitu? Kerana meraihkan pendapat kata boleh baca surah lain pada rakaat ketiga dan keempat dah. Gitulah cerita dia dah. Maka dari huraian di atas dapat yang disimpulkan sunat membaca surah dalam solat. Baik solat fardu maupun solat sunat. Ataupun baik dalam solat yang bacaannya nyaring maupun baca perlahan. Tak kira baca nyaring ke jahar ke atau baca perlahan siriyah pun. Sunat juga yang baca surah selepas 2 rakaat, selepas Fatihah dalam 2 rakaat. Terkecuali solat orang yang masih mengandung hadas besar dan hadas kecil. Kerana kecuali lah orang yang hadas besar ia semaya berkali tak ada air semaya ke apa tak. Dia masalah tak ada air ke apa ataupun dia masalah tertentulah hormat waktu ke. Jadi dia ni tidak sunat baca surah lepas tu dah. Dan orang yang mengandung atau menanggung hadas besar tidak disunatkan baca surah, bahkan haram membacanya pula dah. Kali tidak ada itulah. Demikian juga tidak disunatkan bahkan makruh membaca surah dalam solat jenazah. Baca surah dalam solat jenazah pun tak boleh dah. Solat jenazah tak ada surah dah. Kenapa? Ya ada Fatihah, ya ada selawat, ya ada doa dah. 3 rakaat lepas takbir ketiga dan keempat tu doa saja dah. Lepas takbir pertama Fatihah, takbir kedua selawat, takbir ketiga doa, takbir keempat tu doa jugalah kira-kira dah. Jadi tidak adanya surah lain dah, Fatihah saja dalam solat jenazah. Jadi makruh dah baca surah lain dalam solat jenazah. Kalau surah Fatihah dibaca 2 kali, maka yang sah hanya pertama saja. Kalau baca 2 kali pun dikira bacaan ni hanyalah yang pertama lah. Sunat mengulang-ulang surah kalau merasa bahawa bacaannya terdahulu batal. Kalau rasa tak betul kan baca dulu boleh dia kata ulang semula. Tapi gitulah kita cerita sama dah. Jangan siapa jadi waswah lah. Nak baiki surah ni bukan dalam semaya. Kalau kita nak betul baca di luar semaya. Masa semaya itu praktikal dah. Gomo hak mana belajar lah, hak mana ingat lah. Nak betul bacaan ni kena belajar depan tok guru kau, belajar betul bacaan di luar semaya ni. Bukan masa semaya tu baru nak betul dah. Sebelum semaya tak betul-betul dah. Bukan gitu dah. Lepas tu mai waswah betul ke tak mai tu. Tak sah lagi tu dah. Baca hak mana dah. Hak mana tu bahasa biasa baca dah lah dah. Yang fardu tidak dapat diganti dengan yang sunat. Terkecuali apabila tidak hafal Fatihah. Dapat diganti dengan membaca surah-surah yang lain. Dan zikir yang lain lah. Kita bicara sebelum ni lah. Dan dalam keadaan ini diperolehi pahala sunat lah.
Kalau lebih kat sunat lah, gitulah ganti. Demikian yang tercantum dalam kitab Tuhfah, kitab Mughni dan kitab Nihayah. Sedangkan makmum apabila telah mendengar bacaan imamnya tidak disunatkan membaca surah. Jadi tok imam ni kalau tengah makmum tok imam baca Quran, jadi tak boleh baca surah lain lah. Surah Fatihah aja boleh pun. Tu kena baca sependek yang mungkin, secepat yang mungkin lah. Kalau ikut mazhab lain tak boleh baca belakang dah. Fatihah tak boleh baca. Dia tak baca surah ayat baca jahat, kena dengar belakang. Dan tak perlu baca surah Fatihah lagi dah. Apabila tak imam baca dah. Ni mazhab lain lah. Tapi kita pun kalau kita ikut mazhab Syafi'i kita ni, kita baca janganlah panjang-panjang dah, baca secepat mungkin supaya kita boleh dengar surah tok imam, dan kita tak boleh baca ikut tok imam ke baca kita sendiri ke, tak boleh. Kita hanya boleh kena dengar saja baca tok imam, dia baca surah dia. Dan hendaklah yang perhatikan bacaan tok imam dan mendengarkan bacaan imamnya kerana Allah Taala berfirman, Allah suruh sendiri dah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Artinya apabila dibacakan orang Al-Quran, hendaklah kamu perdengarkannya. Surah Araf ayat 24. Bila dengar baca tok imam tu, kita kena dengar. Semua ni Al-Quran, dibaca Quran ni ada bahas pula tak. Secara umumnya dalam kitab tafsir disebutnya hanyalah orang inilah melibatkan semaya berjemaah ni. Waktu lain tidaklah siapa tahap dosa lah kalau tak dengar Quran dah. Tapi semaya ni kena dengar. So pendapat lah. Dan begitulah kita tak tafsir dah. Tapi ada setengah ulama kata tak boleh jugalah, kita kena hormat Quran kalau baca di luar semaya sekalipun kena dengar juga. Wallahu a'lam lah, ini perbahasa detail. Okey, kalau makmum tidak mendengar baca imamnya kerana tuli. Dah, maksudnya pekak dia tak dengar dah. Atau kerana jauh. Duduk jauh dah, masjid besar. Imam dia belakang. Speaker tak ada, speaker pun dah. Atau mendengar suara imamnya namun tidak jelas. Tak berbuti. Gapo nak kata, tak berbuti mana dah. Zaman-zaman dulu tak ada speaker biasa ni dia. Sehingga tidak dapatlah difahami atau imamnya membaca dengan suara perlahan pada solat yang semestinya dibaca nyaring. Tu imam tu ingat kan dia baca perlahan dah. Jadi kita pun tak dengar gapo nak baca ke dok Fatihah dak tak tahu dah. Jadi sepatutnya baca nyaring dak semaya zuhur semaya maghrib isyak dengan subuh ni tiba-tiba baca imam baca perlahan dah. Maka dalam semua keadaan di atas sunat bagi makmum baca surah untuk menjaga jangan sampai diam dalam solat ni. Kita tak dengar satu kan. Macam main sore gitulah, ataupun maya baca main zuhur dengan asal lah nak gua maya walaupun semaya maghrib, maya isyak. Kita duduk jauh dah tak imam, tak dengar pun tak imam baca surah gapo benda dah. Tadi tak ada faedah kita duduk senyap. Nak dengar pun tak imam baca gapo, senyap saja. Baik kita baca sendiri dah. Jadi kita kena baca juga dah. Tadi tak ada faedah kita diam masa tu dah. Adapun makmum yang masbuk. Cerita pasal masbuk pula atau ada takbir yang pertama bersama imam dah. Yang tidak sempat 2 rakaat bersama imamnya. Jadi dia tak sempat 2 rakaat bersama imamnya, dia hanya rakaat ketiga ke 4 contohnya. Rakaat ketiga 4 atau rakaat ketiga dia bersama imam. Rakaat pertama 2 tak ada dah. Pada rakaat pertama disunatkan membaca surah pada rakaat yang bersama dengan imamnya. Itu pun kalau sempat membaca 2 rakaat tadi. Tapi kalau tidak sempat maka diqadha membacanya dalam rakaat yang tertinggal dari solat itu sedang imam yang beri salam. Ya surah ni lah. Ya tadi mai rakaat 3 ke 4. Tak ada lah secara asasnya tak ada nak baca surah lain dah. Jadi dia baca Fatihah sajalah. Ikut rakaat 3 dengan keempat tu imam dia. Dia kena tambah 2 rakaat lagi. Jadi tak ada baca surah lain tu dah. Surah lepas surah Fatihah lah. Tak ada baca dalam rakaat ketiga ke 4 ni ikut imam tadi. Dia boleh baca masa dia tambah 2 rakaat lagi dah. Nak ganti qada lah. Qada baca surah yang lain daripada surah Fatihah dalam rakaat ketiga ke 4 dia yang telah dia sambung dah. Dia nak perhabis lagi. Nak sempurnakan lagi semaya dia dah. Boleh. Boleh dah. Sedangkan orang yang solatnya sunat jika dikerjakan dalam satu tahiyat, sunat membaca surah dalam setiap rakaat ni. Dan jika dibaca lebih dari satu tahiyat, sunat baginya membaca surah pada rakaat terdahulu dari tahiyat awal saja. Ini mengikut mazhab kita lah. Mazhab kita ni kalau semuanya 2 rakaat, membaca surah lah.
2 rakaat tu dah. Lepas Fatihah baca surah-surah yang lain dah. Tapi kalau semaya 4 rakaat tak baca baca apa? Kalau baca kalau dia baca lebih daripada 1 tahiyat, ya dah. Maksudnya semaya 4 rakaat dah. Dia baca tahiyat ni, tahiyat awal ada, tahiyat akhir tu bisa salin lah. Tadi tahiyat awal hak memula 2 rakaat tu yang dia boleh baca surah. 2 rakaat hak akhir tu dia jadi macam semaya zuhur mai asal lah, tak sunat baca apa surah lain dah. Dia jadi macam mai zuhur ni asal lah. Kaedah dia walaupun semaya sunat hak 4 rakaat hak salin ni dah. Jadi kalau dia semaya 4 rakaat dah, 9 rakaat, 8 rakaat, tapi tak ada tahiyat awal dah. Boleh ni nah. Pelik lah, kita pelik dah. Tak ada tahiyat awal dah. Boleh baca juga, boleh baca straight lah setiap rakaat sampai 8 rakaat sampai 4 rakaat ke. Boleh baca setiap rakaat tu baca surah. Tapi kalau ada tahiyat awal, tak boleh dah baca surah lain dah. Tu mengikut mazhab kita lah, mazhab Hanafi ke pun. Tempat kita kalau kita perhati ada orang jenis orang Pakistan ke apa semaya 2 rakaat tak saleh bang. Lepas 2 rakaat macam dia tahiyat awal dah bangun dah. Dia baca juga tu surah lain selepas Fatihah dah. Pasal ada dalil yang lain lah menunjukkan tidaklah tak boleh baca langsung dah. Kita pula kias dengan semaya wajib ada dah. Kalau tu tak payah baca pula dah. Tu kias. Gitu lebih kurang dah. Setakat tu sajalah perbincangan kita tentang apa? Baca surah. Dah, baca surah dah. Baca surah. Cuma mazhab kita ni kalau semaya malam tak boleh lah buat 4 rakaat sampai kat malam dah. Setengah tu kata macam makruh dah. Dah. Tapi siang hari ni kadang-kadang ada masa-masanya mai sunat 4 rakaat ni. Boleh dah. Boleh tak payah tak makruh pun molek lah. Setengah-setengah tu dah. Sebelum sunat zuhur ke asar tak payah. Tapi perbincangan gitulah kalau ada tahiyat awal ni tak boleh baca rakaat ketiga ke 4 tak boleh baca surah dah. Kalau tak ada tahiyat awal, pakai 4 rakaat straight, tak ada tahiyat awal, boleh baca surah setiap rakaat. Wallahu a'lam lah, tu peribahasa je. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.